menakutkan hanya untuk perkongsian sahaja. Diharap anda jangan mudah taksub dan percaya dengan cerita yang saya sampaikan. Yang syirik jangan sengaja dicari. Hanya Allah sahaja yang perlu ditaati dan ditakuti. Cerita ni betul-betul terjadi kepada kami sekawan. Cuma nama dan watak tu saya dah tukarkan lah untuk menjaga privasi masing-masing. Cerita ni terjadi semasa cuti perayaan Hari Gawai yang lepas. Sudah menjadi lumrah bagi kami pelajar untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Namun tidak bagi aku, Esther, Madini, Jubin dan juga Anne, bukan nama sebenar. Kami berlima memilih untuk bercuti di sebuah rumah panjang orang Iban untuk mengenali aktiviti masyarakat perkampungan tersebut. Semasa perayaan Hari Gawai, kami berlima memilih untuk bertolak dari kolej pukul 8 malam kerana nak mengelak kesesakan jalan raya lah katakan. Dalam perjalanan tu seronoklah juga bercerita perkara yang lawak sehingga tak sedar jam sudah pun menunjuk pukul 11.30 malam. Dalam keseronokan bercerita, tiba-tiba pula si Esther buka topik cerita, iaitu cerita hantu, di mana jalan yang kami lalui malam tu merupakan jalan yang penuh dengan mistik. Tak sebenarnya suasana yang penuh gelap tadi bertukar menjadi sunyi sepi. Aku dan Madini sukakan cerita seram, apalagi terus fokuslah dengan apa yang disampaikan oleh Esther tu. Anne yang duduk di kanan cermin pintu tanpa segan silu terus minta duduk tengah-tengah antara aku dan Madini, kerana dia jenis yang penakut bila berkaitan perkara yang seram begini. Dalam memecah kesunyian malam di jalan raya, Esther menanyakan kami berempat, korang tahu tak, jalan yang kita lalui sekarang ni banyak orang aksiden tau. Ada yang jatuh ke gaung, ada yang dipandu mereka merempul lori. Bukan tu je, di jalan ni juga seringkali melihat kelibat sesuatu. Sesuatu tu aku tak payahlah sebut sebab korang mesti tahu kan, kata Esther. Jubin yang sedang rancak menghisap rokoknya dan langsung saja dia buang rokoknya dan menutup cermin kereta. Ush, tak gunalah kau Esther. Malam begini kau pula bercerita hantu. Tukar topik lain lah. Tak payahlah cerita pasal hantu. Kita sekarang ni bukan jalan waktu pagi, kita jalan waktu malam tau. Dah pukul 11.30 dah pun, kata Jubin kepada Esther. Alah, bukan ada apa-apa pun. Kau ni pengecut lah. Semua korang ni pengecut betul. Korang tahu tak, makin korang takut, makin benda tu nak kacau, tahu tak, kata Esther kepada Jubin. Korang ceritalah, aku malas nak campur, sampuk Anne, lalu memasang earphone ke telinganya sambil memasang lagu di telefonnya. Jauh di sudut hati Anne, dia memang tak sabar untuk sampai ke destinasi yang dituju, kerana nampak pada mukanya betul-betul takut masa tu. Ngamlah pula masa tu hujan renyah-renyah ditambah dengan kilat sekali-sekala menerangkan kawasan jalan raya. Dalam perjalanan kami menuju ke rumah panjang tersebut, kami menggunakan jalan ladang kelapa sawit sebab jalan tu memang jalan pintas ke kawasan rumah panjang tersebut. Dek kerana hari hujan, segala bau air dari ladang sawit mula menusuk dalam hidung kami walaupun cermin dah ditutup. Ada pula kawanku seorang ni, si Maldini, agak serupa sikit orangnya. Dia boleh cakap, baunya, bau apa ni? Tanya Madini dengan nada agak kesombongan sedikit. Madini, teriak Jubin dan Esther. Aku yang dengar Madini kata macam tu, langsung saya menutup mulutnya sambil tangan sebelahku mencubit telinga kirinya. Aduh, sakit lah. Kau buat apa ni? Yelah, dah kau mulut cupa macam tu, aku tutuplah mulut kau. Mal, kau boleh tak jaga sikit mulut tu? Kan benda tu ikut nanti baru kau tahu. Marah aku dengan nada yang agak tinggi. Anne yang terkejut dengan tindakan aku tadi langsung menarik earphone miliknya sambil bertanya, Sudah-sudahlah korang.
Tak payahlah cerita pasal hantu lagi. Tukar topik lain boleh tak? Teriak N. Lebih kurang 5 minit kita orang diam. Si N pasanglah lagu di handphonenya, iaitu disambungnya pula dengan Bluetooth yang ada di radio kereta tersebut. Habis je 2 buah lagu dimainkan, tak semena-mena terkeluar pula satu lagu seram daripada Indonesia, iaitu lagu tajuknya Kuntilanak, dan mulalah berkumandang di speaker. Lengser wangi, seliramu tumate. Kita semua memandang sesama sendiri dan menyuruh N tukar lagu tersebut. Start dari itulah bermula gangguan pertama kita orang. Tengah leka bermain permainan di telefon, bahu kiriku macam ada tangan je menyusup ke dadaku. Tergamamlah juga masa tu. Bila cari kepastian, yang sibuk duk meraba tadi hilang gitu saja. Aku melihat semua buat kerja masing-masing. Cuma Esther dan Jubin sedang rancak berbual. Habis siapa yang pegang dada aku ya? Dalam perjalanan kita orang yang masih setengah jalan tu, tiba-tiba si Jubin menghentikan keretanya dalam keadaan cemas. Aku pun tanya, kenapa kau hentikan kereta Jubin? Katanya dia melihat kelibat perempuan dalam lingkungan 40 lebih tiba-tiba berlari dari bahu kiri jalan ke kanan. Bila kereta dah berhenti, tak nampaklah pula kelibat perempuan tu. Masa tu dah berpeluh lah Jubin. Belum sempat dia tafsir, Maldini terus beri konsultasi dan meminta dirinya untuk membawa kereta. Perjalanan ke kawasan rumah panjang masih jauh lagi, dan aku lihat semua tidur. Cuma aku, Esther dan Maldini saja masih terjaga. Tidak lama lepas tu, si Esther tiba-tiba saja memikir, beritahu yang dia ternampak seorang perempuan berdiri di bahu jalan. Kau nampak tak? Maksudnya batu jalan yang menunjukkan beberapa batu lagi untuk sampai ke destinasi. Kami berempat dengar suara Esther terus melihat ke belakang, namun semuanya gelap gelita. Sejak kes tu tadi, si Esther menangis saja. Adalah si N cuba tenangkan Esther, namun gagal. Lama juga kami menenangkan Esther. Nasiblah dia berhenti menangis. Dia pun melekatkan kain di cermin pintunya kerana tak sanggup lagi kot-kot ternampak sesuatu lagi. Semasa membuka cermin kereta, kami terdengar bunyi helaian ketawa begitu halus sekali. Kita orang tersentak. Kata orang, kalau dengar bunyi ketawa sayup, dia bunyi bermakna benda tu dekat dengan kita. Kalau kuat pula bermakna dia jauh dari kita. Itulah benda tu. Kita orang apa lagi, semua kaku. Masa tu kenderaan mula terasa berat, padahal bukannya naik bukit pun. Okey, masa itulah bermula gangguan cik pun. Kita orang dah takut betul masa tu. Bila pandang cermin belakang depan, nampaklah satu kain putih terjurai, tapi mukanya tak nampak, sehingga si Madini menaikkan lampu tinggi. Masa tu tersulurlah mukanya. Tak payah ceritalah, masih cantik lagi yang dekat dalam TV tu. Yang satu ni, astaga, ya Allah, tak mampu nak describe. Dia mengilai tak henti-henti. Berbagai cara dia ganggu kita orang, sampai saat kita orang ternampak satu rumah berdinding daun nipah dan ada lampu. Kita orang terus berhentikan kenderaan situ. Punyalah berlari lintang pukang ke rumah tu. Masa tu memang masuk redah je tanpa minta salam. Sekali nampak seorang nenek duduk di ruang tamu sambil menuangkan air. Yang peliknya, nenek ni macam tahu kita orang yang datang ni, dan dia menuangkan air teh di dalam 5 cawan dan menjemput kita orang duduk. Sekali aku dan N melihat keluar cermin, jelas terpampang Cik Pon ni melihat kita orang melalui cermin. Berderau dah kita orang. Sambil tu nenek tadi berkumat kamit seperti membaca sesuatu yang tak jelas. Barulah gangguan tadi hilang. Si nenek tadi terus menjelaskan bahawa Cik Pon ni datang sebab ada yang memanggil. Kami semua terkedu dan melihat N. Semasa perjalanan tu dia terpasang lagu pemujaan tersebut. Barulah kita orang faham. Dengan masa tu juga N terus delete lagu tersebut. Nenek tersebut mempelawa kita orang untuk bermalam di rumah utara. Hari sudah jauh gelap dan malam. Kita orang apa lagi
dengan keputusan yang ada, kita orang semua setuju. Kita orang berkumpul tidur di ruang tamu. Dalam jam pukul 3 pagi, kalau tak silap, aku terbangun. Terasa nak kencing lah pula, aku kata. Aku tengok Jubin dan Madini nyenyak tidur macam tidur mati je rupanya. Aku kejutkan untuk temankan aku tu, baru aku sedar si Esther dan Anne tak ada di samping kita orang. Aku pun apa lagi, pergi seoranglah ke tandas. Masa perjalanan tu, aku dengar ada orang menangis kecil dan bunyi di dalam bilik. Bunyinya memang kenal dah. Ini memang suara Anne dan Esther, aku kata dalam hati. Aku cuba cari lubang kecil dan tengok apa yang berlaku. Aku lihat Anne dan Esther menangis tak esak-esak, ingin melepaskan diri. Aku pun apa lagi, berlari mendapatkan Jubin dan Madini untuk meminta bantuan melepaskan mereka berdua. Kita orang ambil kata sepakat untuk tinggalkan rumah tersebut. Semasa nak balik tu, tiba-tiba nenek tersebut menyapa kita orang. Nak meninggalkan rumah nenek ni ke? Tanya nenek tersebut. Esther dan Anne terus mencegah kami bertiga daripada melihat nenek tersebut. Si nenek tadi pun bertanya lagi. Tak suruh tengok ke dah tahu? Masa tu suara nenek tadi bertukar menjadi garau sambil ketawa menggilai. Kita orang berlari tanpa mengambil barang kita orang yang tertinggal. Lebih kurang 10 minit kita orang berlari, nampaklah rumah panjang yang kami ingin pergi. Kami disambut oleh ketua kampung dan bertanya, kenapa kami sampai terlalu lewat, kata ketua kampung tu. Kami menjelaskan yang kami diganggu oleh Cik Pon dalam perjalanan dan si nenek di rumah berdinding daun nipah. Apalagi terkejutlah ketua kampung tu mendengar kata-kata kami dan memberitahu rumah tersebut sudah lama tidak berpenghuni dan sudah lama hangus. Kami tergamam seketika. Ketua kampung bertanya lagi, pukul berapa korang mula perjalanan tadi? Aku pun menjawab, jam 8 malam, Pakcik. Ketua kampung terpanjat dan memberitahu sepatutnya kamu dah sampai pukul 10 malam tadi. Kami hanya memandang sama sendiri dan mengeleng kepala, tak tahu di manakah kami semasa perjalanan tersebut. Setiba waktu pagi, ketua kampung menemani kami untuk mengambil semula barang yang tertinggal di rumah tersebut. Terkejut juga kami berlima. Mana taknya rumah tersebut habis dah dijerat api dan sudah ditumbuhi rumput dan daun lalang. Kami mencari barang yang tertinggal. Ketua kampung membawa kami untuk melihat kawasan sekeliling. Memang jelas sekali kawasan tersebut memang sudah lama hangus. Kami berlima pun pulang ke kawasan rumah panjang tadi. Belum sempat kami melangkah kaki, kami ternampak 5 cawan teh digunakan oleh nenek tersebut untuk memberi kami minuman teh semalam yang masih tertinggal lagi di atas meja kecil yang hangus tengah tu. Yang peliknya, cawan tersebut masih panas lagi. Kita orang pun terfikir dan terus meninggalkan kawasan tersebut tanpa melihat belakang. Terima kasih kepada anda yang mendengar rancangan Malam Menakutkan. Diminta anda jangan taksub serta percaya atau terikut-ikut dengan apa yang diceritakan. Anggaplah hanya hiburan semata-mata sahaja, tidak lebih dari itu. Bagi anda yang suka dengan apa yang saya ceritakan di Malam Menakutkan, anda boleh kongsikan di laman sosial anda dan jangan lupa untuk subscribe, komen atau like di channel Browser. Semoga kita berjumpa di cerita yang akan datang. Dan selamat malam menakutkan.